nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dan izzahnya dan juga kemuliaannya, masih lagi kita dikurniakan lagi kehidupan dan juga dua nikmat yang selalu yang diberikan oleh kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana ia membezakan manusia di antara manusia yang kufur kepada Allah SWT dan manusia yang beriman kepada Allah SWT. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam satu kitab Imam An-Nawawi, iaitu hadis, diriwayatkan dalam hadis pertama, Imam An-Nawawi menulis hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, segala amalan itu ialah bermula dengan niat, dan setiap amalan itu atas apa yang ia niatkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah Allah kurniakan kita dengan kita dapat belajar ke peringkat lebih tinggi, iaitu ke universiti, dan juga Allah kurniakan kita juga keilmuan. Semakin tinggi kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita belajar. Rupa-rupanya, seperti kata juga Imam Al-Ghazali, semakin aku belajar sebenarnya, semakin jahil aku rasa diriku. Dan selepas aku belajar itu, rupa-rupanya bertambah lagi lah keilmuanku. Dan ini yang perlu kita serapkan dan juga kita perlu pelajari. Bagaimana seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Al-Ghazali sendiri, dalam keadaan kapasiti dia sendiri, dalam keadaan dia sebagai seorang ulama, Allah Subhanahu wa taala sungguh dia merendah diri walaupun dengan keilmuannya sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah atas apa permulaan yang kita lakukan dan kita lakukan, semuanya akan jadi ibadat jika niatnya adalah kerana Allah SWT. Sebab itu permulaan solat kita juga, kita dituntut untuk berniat sebelum melakukan ibadat solat. Sebelum kita bertakbir, kita diniatkan untuk niat. Sekali niat itu, dia membezakan di antara adat dan ibadat. Kalau adat dia adalah satu kebiasaan yang selalu kita lakukan, tapi kita apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan dan kita niatkan sebelum itu kerana Allah SWT, niat atau adat yang kebiasaan kita lakukan itu akan menjadi salah satu ibadat di sisi Allah SWT. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, atas apa yang kita niatkan kerana Allah SWT, segala amal kita, perbuatan kita, perilaku kita niatkan kerana Allah SWT, nescaya ia akan dikira oleh pahala oleh Allah SWT di sisi itu. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT atas apa yang kita niat tu sesungguhnya kerana ikhlaskan dulu. Kerana pernah juga pendapat daripada para ulama, kalau kita melakukan pekerjaan itu niatnya kerana ingin menunjuk riak kepada manusia, ingin menunjuk kepada manusia, sesungguhnya terhapuslah semua amalan kita. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada juga ulama berpendapat, jika kita niatkan itu walaupun ada sifat riak, ia akan dikadarkan atas niat kita. Maksudnya kalau keikhlasan kita tu hanya 80% ataupun 70% daripada keseluruhan amalan kita, Allah akan kira dengan amalan dan peratus dan keikhlasan kita itu sebagai pahala di sisi Allah SWT. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada zaman kegemilangan Islam, kita dimuliakan juga oleh sejarawan yang pada permulaannya menaikkan lagi peradaban Islam, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab yang masyhur. Antaranya ialah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah
salah seorang daripada pakar bidang astronomi, geologi dan juga matematik. Dan teori yang dikenalkan oleh Al-Kharizmi ialah teori algebra, yang sekarang ini teori itu telah tersebar ke seluruh dunia, dan ada juga teori-teori tersebut itu diterjemahkan lebih daripada 15 buku, walhal di timur ataupun di barat. Selain daripada itu, terdapat juga daripada ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina, ia adalah salah seorang daripada ilmuwan dalam bidang kedoktoran, dan banyak kitab-kitab ia telah dicetak dalam banyak bahasa, dan juga digunakan sebagai salah satu daripada kitab asas dan juga perubatan di barat pada waktu itu. Dan juga kita digunakan juga oleh salah seorang daripada ilmuwan yang sangat terkenal, iaitu salah seorangnya ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, sahabat-sahabat sekalian, adalah salah seorang daripada keilmuan Islam yang mana pada tahun 1332 hingga 1395 salah seorang daripada sejarawan, sains sosial dan juga tokoh kepada peradaban manusia. Dan juga salah satu kitab yang telah dihasilkan oleh, iaitu bernama Kitab Muqaddimah, yang menceritakan tentang tamadun manusia dan juga peradaban tamadun. Sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah, hasil daripada perkembangan tersebut, akhirnya muncullah Islam sebagai salah satu zaman kegemilangan, iaitu zaman keilmuan. Banyak-banyaklah ilmu yang dikeluarkan oleh Islam, yang akhirnya menyebabkan berlaku Renaissance di zaman barat, hasil daripada perkembangan ilmu keilmuan Islam yang berpindah kepada barat. Sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah sekalian, semuanya ilmu, walaupun ia kecil, ia ada peranan besar pada Islam. Dan peranan besar yang perlu kita lakukan ialah kita menggunakan ilmu yang ada, walhal ilmu itu ialah ilmu kejuruteraan, ilmu itu ialah ilmu perubatan, dan ilmu itu ialah ilmu falsafah maupun apa-apa ilmu yang keduniaan, yang kita lakukan ianya untuk kita menaikkan lagi Islam. Dan sekarang supaya nanti bila kita lihat kembali akan datang, Islam akan muncul sekali sebagai ilmu, peradaban ilmu, dan juga Islam itu dilihat sebagai salah satu daripada perkembangan ilmu yang pesat melebihi perkembangan di barat. Akhir sekali, sahabat sekalian, saya selaku Presiden Kelab Iqra, saya mengucapkan salam imtihan, salam peperiksaan kepada semua mahasiswa UTHM, dan tidak lupa juga kepada semua siswa dan mahasiswi UTHM diploma sesi 2012-2013 pada kerosakan baru. Sungguhnya dengan kemasukan kamu semua ke UTHM akan menaikkan lagi kecemerlangan dan juga akan menaikkan lagi kegemilangan universiti kita, insya-Allah. Dengan akhir sekali, dengan hikmah kita mereka, smile with care. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhan.